Kerajaan Indonesia melalui Kementerian Alam Sekitar dan Perhutanan KLHK menafikan dakwaan berhubung jerebu akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia melintasi Malaysia. Perkara itu dinyatakan Menteri Alam Sekitar dan Perhutanan Siti Nurbaya Bakar menerusi satu kenyataan rasmi di Jakarta pada Isnin bahawa aduan Malaysia mengenai jerebu Indonesia adalah tidak tepat. Berhubung imej peta jerebu rentas sempadan, Siti berkata pihaknya menerima laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG dan Pusat Meteorologi Khas ASEAN ESMC dari 28 hingga 30 September sehingga semalam pada 4 petang waktu Indonesia Barat. Menurutnya berdasarkan hasil pemantauan ESMC, jerebu dikesan sejak beberapa hari lalu secara sederhana dan tertumpu di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. ESMC ialah program kerjasama serantau di kalangan Perkhidmatan Meteorologi Negara NMS negara anggota ASEAN dan berada di bawah Perkhidmatan Meteorologi Singapura. Sementara itu, kata Siti Nurbaya, data BMKG berdasarkan pemantauan satelit menunjukkan imej taburan jerebu di Indonesia yang dikesan selama 3 hari di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Menurutnya, arah angin di Indonesia umumnya dari tenggara ke barat laut, timur laut. Beliau berkata kedua-dua data itu jelas menunjukkan tiada jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum semua, selamat tengah hari. 3.51 minit tengah hari, bertarikh 30 hari bulan 9 2023. Banyak benda yang sedang berlaku di sekeliling kita, antaranya faktor jerebu, faktor sulfur dioxide dan juga ribut yang berada di Philippines ini yang dijangka belum lagi berada di Philippines ya, baru berada di Philippines, baru nak memasuki Philippines Area of Responsibility. Yang ini akan dijangka menjadi sistem taufan, boleh pergi sistem taufan kategori 3 atau 4. Dan ada 2 ramalannya menjangkakan sama ada akan terus ke Vietnam, buka pelacak badai. Kalau tengok model Europe, memang panjang track dia sampai pergi ke Vietnam dan mungkin boleh berlepas sampai ke Thai. Kalau tengok yang JMA, Japan Meteorological Agency, Japan punya, dijangka sampai pergi ke sini je. Lepas tu tak tahu apa akan jadi tapi yang ni memang kita akan tunggulah final track nanti daripada JTWC. So, apapun kelajuan dia telah meningkat 64 km per hour dan membawa awan aktif yang sangat banyak. Yang ini yang kita panggil inflow guys. So, kena faham walaupun kita ni terletak di garisan khatulistiwa yang tidak membolehkan taufan ke arah kita. Maksudnya dia hanya boleh sampai tahap tropical depression. Lepas tu dia akan jadi anti-cyclonic. Okey, tetapi inflow tetap merata-rata ya. Dan besarnya taufan itu, kalau dia dah bentuk dengan cantiknya si ada mata, kita kena ukur pula ekor dia panjang mana. So, ekor tu yang paling bahaya. Biasanya negara yang akan tempias pada ekor-ekor taufan adalah negara-negara jiran, bukan negara yang dilanggar. So, itu yang you guys kena faham konsep taufan. Sekarang ni belum lagi, baru tropical depression. Namanya, internationalnya adalah si Koinu. Philippines panggil dia, kejap, I tak ingat lah, Jenny ke? Nanti I tengok nama Philippines dia apa. So memang you boleh nampak awan ini, awan dia, inflow dia turun banyak sangat ke Laut Cina Selatan, nampak ni Bertambah pula dengan luruan monsun yang mengaktifkan lagi ribut-ribut ni peralihan monsun sekarang yang sedang berlaku. So jadi banyak faktor bukan satu faktor saja. Lepas itu ada pula macam tekanan rendah dekat sini. Nampak angin dito kat sini Dan di sebelah sini pun angin sangat kencang disebabkan sistem low yang dekat sini. So you pun boleh nampak keadaan awan dekat sana. So dua-dua side kita sekarang ni cuacanya kita memang panggil buruk lah kita tak panggil cuaca cantik sebab dia memang perkataan yang disediakan cuaca cantik ke cuaca buruk. Tapi tidak bermaksud kita mengutuk kejadian alam itu sebab yalah sekadar perkataan saja. Sekadar perkataan saja. So harap terbuka sikit kita kena terbuka dari segi cuaca ni. Semua ni kejadian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadikan kita ribut, hujan, apa saja Jadi kalau dia berbentuk ujian, kita kena reda. Ujian itu yang mengasah kita menjadi seorang hamba yang lebih taat dan bertakwa. Jadi macam ustazah Sekali-sekala sis ingatkan juga. So, nampak tak dekat tengah ni macam mana keadaannya? Kita buka infrared. Tu inflow dia
di Kuantan sekarang memang dengar dah bunyi guru-gurunya. So, apakah keadaan ribut pada petang ini? Semalam telah diberitahu kawasan-kawasan yang dijangka, tapi yang betul-betul nampak merah ni adalah di Bahau, Kuala Pilah, petang. Ni ETA dijangka mungkin sekarang nampak ni 5 petang. Orang di Bahau, sila hati-hati kerana apa? Ribut dijangka kuat dengan intensiti embusan angin juga kuat 45 km per hour. So dia boleh jadi luar biasa. Luar biasa sebab pembawakan awan berserta sekali dengan ribut ni. Kemudian di sini juga Kota Tinggi, Fekra. Ini yang area kuning ni kita nampak. Lepah, Maran, Ferdani. Sedangkan Kuantan pun dah bunyi kuat guru. Apatah lagi kawasan yang bertanda kuning ni. Dan of course utara kena lebih hati-hati sebab kawasan sana belum lagi pulih surut air. So memang kita sentiasa berdoa untuk dipermudahkan urusan mereka supaya mereka dilindungi dan terhindar daripada sebarang musibah yang besar. Stay safe everyone. So Bentong pun sama kita nampak di jajaran ini Bentong, Temerloh, Kuala Lumpur, Jerantuk banyak kawasannya. Teluk Intan Ipoh mungkin ada juga. Itu yang pukul 3. Lepas tu nanti pukul 6 petang nampak lebih mana kawasan. Know your map. Kalau sis tak zoom pun anda boleh tahu dah ni dekat selatan, ni pantai timur. Lepas tu sama juga keadaannya di Sabah dan Sarawak. Ini pun sis dah beritahu awal So Kuching standby lah. Kerana apa? Anda berada di dalam zon merah pada petang ini 5 petang sampai 8 malam. Do stay safe. Kerana ribut yang datang ni bukan ribut yang biasa-biasa. Ni ribut yang luar biasa. Sibu Sarawak, Sibu, hati-hati Belaga. Nampak ni di Sabah kawasan yang nampak kuat adalah di Mulu Bandar Seri Begawan, hati-hati juga. Di sini di Sabah ke? Orang Sabah tolong beritahu masih di Sabah ke? Di apa ni? Mulu di mana? Saya malas nak Google lagi. Nanti saya Google. Kalau salah jangan marah sis Long Panai ni di mana? Long Berdian ni di mana? Sarawak ke? Brunei ke? Sebab dia ni Sabah ke di antara pertengahan So yang ni di Sabah Malinau, Salang, Pagar, Ambalat, hati-hati. Kalabakan nampak kuat sangat guys. Banyak merah hari ni. Kinabatangan, Sandakan Tolong hati-hati Sabah. 6 petang dijangka. Tunjuk ni. Tawau 8 malam Yang tengah ni mungkin start awal Apas ni start 5 petang dah sampai 11 malam. So hari ni memang adalah satu episod yang sangat luar biasa ributnya. Hati-hati. Dan tengok berapa? 7 I nak beritahu juga selain daripada ini kita sedang mengalami apa jerebu yang sangat-sangat kuat juga guys Di wilayah persekutuan paling tinggi bacaannya mencecah sampai 200 kot 100 lebih. Paling kuat di Kuala Lumpur. So nampak ni hati-hatilah kalau nak keluar pakailah mask. So kita ada a mixture of keadaan sekarang ni ribut di sebelah petang sampai malam. Kemudian dengan siang tu penuh dengan jerebu Bangun pagi-pagi pun you dah nampak jerebu. Memang kuat. Asalnya daripada mana jerebu ini adalah daripada Palembang dan juga Kalimantan You tengok kualitas api, you boleh nampak banyak sangat yang terbakar ni. Mereka kata adalah kerana hutan sana terbakar So di Kalimantan pun sama. I would like to introduce you satu layer iaitu fire danger. Yang ini sangat penting untuk you tengok sebab apa? Fire spread ni kawasan yang dijangka lebih mudah terbakar dia boleh spreading terus. So kalau you berada dekat hijau ni maksudnya very low lah, tapi yang merah ni memang kena hati-hati. So if you berada di sini sahabat-sahabat mana dalam TikTok ke Facebook, hati-hati orang di Indonesia. Kalau kamu berada di kota Surabaya, Jakarta, kota Palembang sebab ini adalah kawasan yang sangat mudah sekarang ni nampaknya dalam windy, lebih mudah terbakar hutannya. Fuel moisture pun angin sekarang ni, bukan satu angin je yang ditor kat dia. Angin monsun barat daya pun ditor dekat dia. Angin daripada arah timur pun ditor dekat dia. Nampak ni. So 2 angin yang dia tarik. So apakah keadaan kita pada hari esok? Perlu diingat jerebu itu masih lagi berlaku. Pada malam ini nampak gayanya memang susah lah. Benda yang kalau dah terbakar ni dia ambil masa. Lebih-lebih lagi dalam keadaan yang sangat panas Kita mungkin berhujan, tapi di sebelah bawah ni dia orang panas. That's why dia sangat dry So malam ni nampak berkurang sikit dekat negeri atas ni, Terengganu, Kota Baru ni tengah ni Tapi Kuala Lumpur memang nampak unhealthy index lah. Lepas tu dekat sini Kuching pun ada jerebu. Kemudian kita tengok SO. Lupa nak cakap pasal SO SO ni daripada
gempa pula, gunung berapi. So SO pun nampak heavy sangat daripada selatan sampailah Kuala Lumpur ke Georgetown, except for this kawasan yang nampak sederhana sangatlah. Terengganu lagi clear and then Sabah Sarawak pun clear daripada SO. Tapi you tengok dekat sini sangat ngeri guys. You know why? That's why Gunung Tal sedang mengeluarkan sulfur dioxide. I lupa dia punya ayat dipanggil apa emission of ashes. So bila ada sistem ni dekat sini, nampak tak? Dia tarik juga sulfur dioxide. Tak tahu selain daripada tu kat mana lagi yang ni. And it's sangat-sangat bahayalah sebab dia tarik. So keadaan akan jadi worsen. Jerebu okey lagi, tapi kalau terhidu sulfur dioxide memang bahaya untuk paru-paru kita. So hati-hatilah. Kalau nampak dah teruk sangat tu banyak kes, silalah pakai mask apabila you guys outdoor dan limit keluar kita. Dan kita nak tengok pula hujan dan guntur pada Assalamualaikum semua. Selamat malam Pada pukul 12.13 malam ini, sis nak membawa anda melihat keadaan sekeliling, rintangan-rintangan cuaca apakah yang sedang berlaku, dan juga analisis cuaca untuk suhu lautan sangat-sangat panas. Sekarang ini kita punya suhu lautan di Laut Cina Selatan adalah above average, lebih daripada biasa suhunya So kalau ada ikan yang mati ke, apa yang terdampar dekat pantai ke, tidak menjadi satu kehairanan Apabila laut menjadi terlalu panas, lebih banyak haiwan-haiwan di lautan akan mati. Mereka akan kekurangan oksigen. Dalam masa yang sama, kita sedang berada di peralihan monsun, di mana memang lebih banyak ribut berlaku. Kenapa ribut berlaku? Disebabkan angin yang pelbagai arah, okey, di mana angin yang monsun timur laut pun dah nak masuk. Lepas tu yang monsun barat daya masih ada lagi Lepas tu kadang-kadang tiba-tiba angin melemah. Itu boleh mencetuskan ribut. Ataupun angin tu dah nampak macam tiba-tiba dua-dua side ada. Lagilah ada clashing. Okey. Kemudian apa lagi yang nak cakap? Pasal kebakaran hutan Kebakaran hutan ni berlaku di Kalimantan. Ini adalah tanda kebakaran aktif. Okey, dia sedang aktif dekat mana? Kota Palembang dan juga sini Kalimantan kat sebelah belakang ni. Okey, so banyak kebakaran aktif, hutan yang terbakar kita tak tahulah dia membakar dengan sengaja ke ataupun memang hutan terbakar. Tetapi kalau you tengok dekat fire danger ni, kawasan ini guys sewaktu kita yang berhujan dekat kita ni sebab apa? Strategik Malaysia. Kita berada di tengah. Jadi kita telah pun menerima inflow daripada angin monsun timur laut yang separuh tu. So kita dah menerima juga inflow daripada ribut-ribut Filipina yang datang banyak Tapi di sebelah sini mereka tidak. Okey, sebelah sini adalah sangat dry. Memang that's why diorang ni banyak hutan yang terbakar dekat sana. So kenapa asap tu datang kat kita? Kenapa kita pula yang kena jerebu? Disebabkan penolakan angin. So anginnya banyak meluru ke arah kita. Sebab semuanya detour disebabkan apa? Nak mengikut ke arah ribut Jadi kita yang menerima impak. Lepas tu luruan tu pula kencang ke arah kita. So lagi dia tolak ke atas Bukan diorang tak terima, diorang teruk juga kat bawah tu. Jakarta teruk, sama naik je Dan sulfur dioxide tu disebabkan itu adalah satu lagi elemen yang nak beritahu jerebu dengan ni memang dahsyat lah. Saya rasa PM 2.5 ni adalah jerebu So you tengok dah makin orangey ni, memang kuat sangat lah guys. So silalah hati-hati, tengoklah website kerajaan, tengok indeks IPU berapa. Sebabnya memang tinggi 100 lebih. Yang mana unhealthy tu 100 lebih bacaan dan dah mula menular dah sikit-sikit dekat sini. Sulfur dioxide pun sama naik. Yang ini yang ni sebenarnya lagi bahaya untuk paru-paru kita. Sistem taufan ni pun boleh merembeskan kita ke mana-mana dia punya sulfur dioxide tu Jadi banyak sekarang keadaan sedang berlaku dengan bila sebelah terlalu panasnya, lepas tu tiba-tiba belah petang malam ribut. So jangan terkejut dengan keadaan ini. Tidak ada benda yang kehairanannya. Memang itu adalah kejadian